Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah kita dah masuk sesi ketiga pada hari ini, sesi ketiga mana kita akan teruskanlah pelajaran kita. Tapi sebelum tu saya nak apa tadi saya nak bagi tahu. Okey, saya kadang-kadang tak dapat nak dengar feedback daripada sahabat-sahabat semua. Jadi maksudnya kerana masalah Zoom ke dan masalah kekangan masa. Jadi saya alu-alukan sangat untuk semua sahabat dalam grup ni, yang dalam WhatsApp grup tu untuk beri feedback ataupun bertanya. Jika nak bertanya boleh tanya di dalam grup ya. Apa-apa pun lah. Atau yang mana dah maknanya kalau rasakan soalan tu mungkin dah tahu ke, tapi saya rasa tak ada masalah sebenarnya. Kalau nak PM saya pun boleh, tapi lebih baik pada waktu sekarang ni kita terus je ada apa masalah ataupun soalan kita kongsi dalam grup WhatsApp tu. Ya? Baik, hari ni kita akan teruskan. Maksud saya tadi, maaf terlupa pula. Maksud saya feedback tu macam rasa susah ke, kalau saya rasa macam benda ni terlampau laju ke ataupun terlampau slow ke, jadi bagi tahulah supaya saya boleh dan kawan-kawan yang lain boleh bagi feedback juga di dalam grup tu. Jadi kita sama-sama kita akan habiskan modul ni secara berkumpul, satu kumpulan lah, kita berjemaah lah daripada awal sampailah akhir. Dekat mana kat situ kita boleh troubleshoot, maknanya kita boleh tengok mana yang kita boleh tambah baikkan ataupun kita boleh bantulah untuk pelajar-pelajar semua, untuk sahabat-sahabat semua betul-betul dapat memanfaatkan 20 sesi daripada kemahiran asas menterjemah Al-Quran ataupun mempelajari nahwu bahasa Arab Al-Quran ini. Baik, sebelum tu saya kongsikan nota kita semalam dan juga pelajaran kita hari inilah. InsyaAllah. Okey, ini semalam yang kita belajar. Ini nota yang saya sertakan yang waktu pagi itu. Tapi yang ni betul, ada yang saya tak masukkan sekali sebab saya kira benda ni sama je. Nanti hari ni saya akan tambah lagi. Maknanya hari ni saya akan masukkan daripada awal ni. Ni tadabbur ni saya dah bagi kan? Yang tadabburnya. Jadi pecahan kalimah ni nota semalam pagi dan hari ni kita akan sambung. Bila kita sambung tu nanti saya sekalikan dengan nota semalam. Baiklah. InsyaAllah. Okey, jadi semalam kita dah melihat kepada harfu jar. Kita tengok, okey, sebelum tu kita recap sikit pelajaran kita semalam. Okey, jelas tak pada skrin? Jelas Kalau tak jelas boleh bagi tahu terus, bagi tahu admin. Kalau nak jawab tekan gambar mikrofon tu. Jadi boleh terus maksudnya unmute. Kalau menggunakan laptop boleh gunakan space bar. Biasanya space bar tu menunjuk boleh, maksudnya kita tak perlulah sentiasa mute, tapi bila kita nak cakap je baru kita tekan. Setahu saya lah. Jadi space bar tu boleh mudah sikit kalau menggunakan laptop. Baik, jadi kita belajar semalam tentang pembahagian kalimah. Kalimah yang kita lihat dalam bahasa Arab tu dalam Quran semuanya boleh dibahagikan kepada 3 bahagian kalimah, iaitu harf, isim dan juga fi'il. Untuk permulaan ni dalam keadaan kita belum tahu, harf pun tak tahu, isim pun tak tahu, fi'il pun tak tahu, apa bendanya tu macam rasa banyak sangat nak ingat, kita ingat color je. Kalau kita boleh, itu mungkin dapat membantulah. Jadi harf yang warna hijau tu semua harf. Warna hitam adalah isim, warna merah adalah untuk fi'il. Yang hijau ni, harf ni adalah perkataan yang tidak mempunyai nilai makna kecuali apabila digabungkan dengan isim dan fi'il. Isim pula perkataan yang menamakan. Jadi pendeknya kata nama.
dan dia tidak terlibat atau tidak terikat dengan masa. Maknanya nama orang, mana boleh cakap telah kan, tak boleh cakap sedang. Jadi dia hanya nama lah. Dan dia ni yang boleh bertugas dengan isim ni adalah ada maknanya harf ni tadi yang kita kata dia tak ada nilai makna. Dia ada makna yang nilai makna tu hanya wujud apabila dia bergabung dengan isim. Apabila harf ni bergabung dengan isim. Jadi isim apa dia isim? Isim kata nama. Fi'il apa pula? Harf juga boleh berfungsi apabila dia bergabung dengan fi'il. Apa dia fi'il? Fi'il ialah kata kerja. Perkataan yang menceritakan tentang pekerjaan lah. Perbuatan. Sama ada perbuatan tu yang kita boleh nampak ataupun yang kita tak boleh nampak. Ya? Jadi kata kerja dan dia terikat dengan masa. Apa masa yang dimaksudkan? Masa lampau ataupun kala lampau, kala kini dan kala depan ataupun perintah. Bahasa Nahu dia kita kata kala, tapi bahasa kita ni kita cakap masa lah. Terikat dengan masa. Okay? Baik, jadi semalam kita dah melihat, kita bagi satu perkara je. Mana kita belajar semalam tentang harf sahaja. Isim ni kita tinggal dulu. Kita akan jumpa dia nanti dalam sesi yang berikutnya, sesi-sesi yang seterusnya. Jadi harf ni pula boleh dibahagikan kepada dua bahagian, dua jenis lagi, iaitu kata tugas dan kata sendi. Dan kita fokus pula semalam kepada kata tugas sahaja. Kata tugas ni berarti dia ada kerja, dia ada tugas. Apa tugas dia? Apabila dia ada, kehadirannya akan mengubah baris akhir perkataan yang selepasnya. Jadi itu semalam yang kita buat. Ya? Semalam kita fokus pada nombor 1 je, harf yang pertama saja, iaitu kata tugas. Dan kata tugas itu pula boleh dibagikan lagi kepada 3 jenis kata tugas. Ada 3 harf, kumpulan harf yang ada kerja, ada tugas. Jadi semalam kita tengok secara umumnya, secara keseluruhannya ialah jar, harfu jar. Harf jar ni boleh bertugas untuk isim sahaja. Huruf nasab, harfu nasab boleh bertugas untuk isim dan juga untuk fi'il. Dan ketiga, harfu jazam. Dia bertugas untuk fi'il sahaja. Apa tugas dia tadi? Ulang sikit. Bagus. Okey, saya dengar juga sikit dekat dalam dewan ni dan juga ada dengar daripada yang ada yang cuba jawab tapi mungkin jauh sikit daripada mic jadi kurang jelas. Maksudnya tugas dia ialah mengubah baris akhir perkataan selepasnya. Jadi baris akhir yang dimasukkan ialah daripada baris dhammah kepada fathah ataupun daripada baris dhammah menjadi kasrah. Jadi semalam kita hanya memfokuskan kepada harfu jar. Semalam kita buat tentang harf, tapi harf apa? Harfu jar. Jadi harfu jar ni ada dekat dalam sini. Kita dah buat dah. Kita sebut semalam. Kita sebut sekali lagi. Harfu jar min, daripada atau dari, ila kepada, an dari hal atau daripada, ala atas, fi dalam, pada, di. Bi dengan atau kepada, ka seperti, la bagi, li bagi. Okey, ini harfu jar yang kita belajar semalam. Untuk anak-anak, adik-adik yang macam orang muda ni dia boleh menghafaz lagi. Orang yang kurang muda ni biasa dia susah sikit nak menghafal. Jadi no need to hafal. Cuma kita kena faham konsep ni. Harfu jar ni macam mana? Dia kehadiran dia akan mengubah baris perkataan yang selepasnya. Jadi kita cuma kalau yang anak-anak ni boleh hafal min, ila, an, ala, fi, bi, ka, la, li. Ada 9 kan? Jadi 3-3. Ambil 3, satu hari 3, satu kali 3. InsyaAllah boleh hafal. Ya? Tapi kalau yang kurang muda, tak payah hafal.
Tapi kita tengok dekat bawah ni, bila dia appear dalam Quran yang kita buat ni, dia akan ada dalam lapisan yang ketiga ni. Maknanya diberitahukan ini huruf jar. Jadi ada tugas yang dia lakukan. Perhatikan baris akhir. Jadi semalam kita dah tengok contoh ni. Jadi hari ni kita terus pergi kepada latihannya. Boleh? Latihan 1. Untuk latihan ini, kita cuma perlu menterjemah harf di bawah seperti contoh pada permulaan latihan. Jadi apa yang akan saya buat ialah, saya panggil lah. Okay, saya tak panggil yang dalam dewan hari ni saya nak panggil yang online sahaja. Cuba ya. Dalam pada tu boleh juga bagi yang dah ada nota tu, semalam boleh selak-selak, boleh tengok. Yang ada buku lagi lah, boleh tengok. Ini supaya kita biasa, kita familiar. Kerana perkataan-perkataan ni selalu sangat kita jumpa bila kita baca Quran. Terlalu banyak. Sampai tak sebut pun. Ya, jadi cuma sekarang ni, yang banyak tu kita nak ingatkan saja, kita nak tahu terjemahannya. Baik. Di sini, Min dah diberikan contoh, terjemahannya daripada. Ni isikanlah. Kalau tak isi pun tak apa, sebab kita sedang buat latihan harfu jar. So understood. All this one is harfu jar. Okay, kita mulakan. Siapa nak cuba daripada online ni? Puan Nursiah? Sebab saya tengok nama yang ada awal sekali. Gitu je. Unless ada yang berangkat tangan. Dia kan kelas ni kena buat ni. Kelas ni kena buat. Bila buat tu barulah tak ngantuk. Baru buat tu kadang-kadang barulah dapat manfaat dia tu lebih besar lah. Macam kita solat, kita tak boleh solat dalam hati kan? Solat tak boleh baca dalam hati, Fatihah tu tak boleh. Semua kena ada lafaz. Jadi begitulah juga bila kita belajar Quran ni. Baik, siapa nak cuba? La, saya tuliskan. La bagi. La bagi. Baik, okey. Buat ramai-ramai pun boleh. Kalau ni sekarang saya panggil Kak Puan Nursiah ya. Okey, ala Atas. Ala atas. B. B. Dengan ataupun kepada. Betul. Li bagi. Min dari atau daripada. Dari atau daripada. Ahsanti. Masya Allah. Alhamdulillah. Tak kisahlah, tengok buku pun boleh jawab. Berani nak jawab, itu satu kemajuan. Okey. Puan Mahani boleh nak cuba yang baris yang kedua. Kita cuba B. Boleh. Silakan. B. B dengan ataupun dalam. Ada dua. Dengan atau pada. Kepada. Betul. Teruskan. V dalam ataupun pada ataupun D. Dia ada tiga. Dia ada bolehlah. Macam yang kita introduce hari ni, tiga lah maksud dia ya. Baik, lagi Puan Mahani. Ya, dalam. Daripada. Ataupun dari hal. Okey, ada yang bantu tu jadi saya tolong tulis juga lah. Okey, Puan Mahani, Ka di awal. Seperti. Bagus, betul. Seperti. Alhamdulillah. B, sekali lagi dengan pada. Dengan kepada. Alhamdulillah. Ada tengok recording saya, jangan tengok sekarang. Recording tengok bila saya tak ada. Rindu sangatlah tu, dua-dua nak tengok. Jangan tengok. Sebab saya boleh dengar suara saya bercakap tu. Sorry jangan dengar recording sekarang. Malu saya dengar suara saya sendiri. Okey. Dia tak dapat hari ni link tak dapat. Dia asyik dapat semalam punya je. Hari ni punya link tak dapat? Macam mana tu? Habis dia macam mana masuk? Dia tak, yang tadi ni saya punya, tapi dia nak try to get that big one apa dan laptop, tapi tak boleh sebab dia accidentally buka semalamnya. Tak apa, tak payah ganggu. Thank you. Okay.
It's alright. Okay, kalau ada macam problem teknikal tu boleh chat dengan admin. Hari ni yang admin dia yang K tu, Cik Kap. Okay, thank you. Okay tak apa. Okay, nak cuba ke jawab yang bahagian yang keempat ni? Line yang ketiga. La. Apa dia? La bagi. Masya Allah. Lagi? Ila. Ila kepada. Kepada. Ka. Ke seperti. Seperti. Min. Min daripada. Daripada. Pi. Fi dalam. Dalam. Ada lagi? Pada. Pada. Ada lagi? Dan di. Di. Ahsanti. Alhamdulillah. Ni kena ulang lagi. Kadang-kadang tak payah tengok pun, tengok jawapan kawan-kawan pun dah boleh jawab. Betul? Baik. Yang keempat siapa nak cuba? Saya. Okey, siapa nama? Rai. Tahu boleh? Rai. Hai, boleh. Silakan. Fi pada. Okey, betul. Lagi? Dalam. Di. Ya. An? Dari hal. Dari hal. Daripada. Ala. Atas. Di bagi. Bila kepada. Ahsanti. Alhamdulillah. Jadi inilah latihan dia. Kita jumpa, bila kita baca, kita dah boleh start dah. Dengar, baca, jangan yang panjang, yang pendek-pendek je. Surah-surah yang kita biasa dengar. Kan? Macam kita selalu dengar kuliah ayyuhal kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Mana satu tu? Mana satu huruf jar yang kita dengar tu? Lakum dinukum. Lah, tengok dalam. Lakum dinukum waliyadin. Lakum. Oh, tak tahu lagi kum, tak tahu lagi. Tapi la dah tahu dah. Apa dia maksud la? Bagi. Kalau yang dah tahu kum tu jawablah sendiri. Yang tak tahu tak apa. Waliyah. Li lagi. Lakum dinukum waliyadin. Jadi li tu. Kadang-kadang cara dengar tak berapa faham, kena tengok Quran. Baik, teruskan. Baik, seterusnya kita pergi kepada latihan yang kedua. Jadi siapa yang dah buat latihan yang tadi tu, bolehlah beri peluang kepada kawan-kawan pula untuk mencuba. Yang ini latihan 2 ialah latihan mengenal dan menterjemahkan harfu jar di dalam sebahagian ayat. Ini dalam frasa ataupun dalam ayat Al-Quran. Jadi apa nak buat? Bulatkan harfu jar seperti contoh yang pertama di bawah. Tuliskan terjemahan harfu jar pada garis kosong di bawahnya. Hanya itu saja. Yang lain diberikan sebab kita belajar. Sebab kita belum belajar lagi, jadi kita buat yang kita dah tahu, yang kita dah belajar. Baik, kita lepas tu kalau tiada guru, maknanya boleh menggunakan panduan terjemahan bahasa Arab Al-Quran ataupun boleh tengok Quran yang lain lah, Quran untuk kenal pasti jawapan saya betul ke tidak, ataupun gunakan nota yang saya dah bagi. Kita boleh tengok pada ayat Quran tu ya. Mana kita boleh semak dengan di sini ada rujukannya. Surah 2 ayat 2, surah Al-Baqarah ayat kedua. Okey, teruskan. Kita teruskan. Yang ni contoh dah diberi. Jadi bismillahi. Jadi mana harfu jarnya? Bi harfu jar. Jadi hanya terjemahkan dengan nama. Bahasa Arab kita baca kanan ke kiri, tapi dalam bahasa Melayu tu kita akan ikut macam inilah. Tapi kita bila dia bersambung tu kiri ke kanan. Macam ini maksudnya untuk dengan dan boleh juga berpandukan pada warna tadi. Baik, kita cuba buat contoh yang kedua ataupun soalan yang kedua pada ayat 2, surah 2 ayat 2. Kita baca fihi hudal lil muttaqin. Jadi siapa nak buat yang ni? Ada 2 harfu jar tempat kosong. Cuba kita jawab. Apa? Okey, ramai-ramai ya. Boleh. Fi apa dia? Dalam. Dalam.
pada pun boleh. Dalamnya, padanya, kan? Petunjuk, bagi. Apa? Orang-orang yang bertakwa. Okey. Jadi kalau nak bolehlah bulatkan fi. Ini fi dia tadi. Ni yang mana? Lil ke? Jangan kita bulatkan lil. Kita mesti bulatkan li sahaja. Dia ada dua. Li tambah al-muttaqina. Dia sepatutnya macam ni. Lil muttaqin. Boleh nampak tak? Jelas tak dekat hall ni? Nampak dalam dekat skrin pun jelas kan? Jelas tulis tu. Jelas Ustaz. Okey, itulah yang kita buat ni, Okey, seterusnya bil ghaibi. Dengan. Ini hurufnya dengan yang ghaib. Teruskan bima unzila ilaika. Dengan. Unzila telah diturunkan dia ila. Ini sebenarnya bukan ilai. Ini adalah bila kita potong dia balik semula kepada asalah. Dia sebenarnya ila. Jadi terjemahan ila apa dia? Kepada. Hudal lil muttaqina. Bosan senang sangat ni. Ada ke rasa macam tu? Ke atas. Allahu dan atas petunjuk. Ni dia separated. Kita senang nampak. Okay. Saya mohon jika tidak menjawab, harap dapat beri kerjasama untuk mute sebab ada banyak bunyi-bunyi mengganggu. Bukan kita dia tak boleh. Siapa yang rasa perlu bantuan tu? Tahu. Okey, alhamdulillah. Macam saya kata tadi, kalau kita gunakan apa nama ni? Laptop, kalau ada lah, guna phone memang saya pun tak biasa sangat pasal phone ni. Tapi kalau guna laptop boleh tekan space bar. Bila nak jawab tekan space bar. Kalau tak lepas saja nanti dia terus dia automatic off sound. Baik, kita cuba yang 214 ni. Ila syayatinihim. Jadi terjemahkan mana huruf jar? Warna hijau. Terjemahkan kepada. Dalam kelas ni semua dah mute pula. Masa nak jawab boleh please jangan tak jawab Kama. Okey, pakai phone ya. Baik. Kalau pakai phone boleh nampak kan? Baru tak nampak bagi tahu. Nanti saya boleh enlargekan sikit. Macam tu. Kalau boleh. Okey. Kama amanan nasu. Jadi mana satu huruf jar? Ka. Perhatikan kedudukan dia ya. Dia duduk di awal kalimah tu. Jadi terjemahannya seperti. Untuk guru-guru jangan penalize student kalau eja seperti SPT atau seperti. Biasa tak apa. Yang penting maksud dia sama. Lahumul haqqu. La tu? La. Terjemahannya? Bagi. Mereka. Jawapan dah diberi, boleh baca terus. Lahum al-haqqu. Lahumul haqqu. Bagi mereka oleh kebenaran itu. Buat masa ni tinggal baca je jawapan. Tak perlu fikir sangat. Apa salah letak oleh? Maknanya kalau ada soalan-soalan macam tu, kita KIV. Nanti kita akan jumpa. Kenapa?
Kita fikirkan, kita letak soalan tu, kita tulis dulu. Soalan tu menyebabkan kita berfikir. Bila kita berfikir tu, nanti insyaAllah, nanti bila kita sampai waktu belajar benda tu, baru kita terus je dapat. Ya? Kalau ada soalan, jangan takut. Maksudnya jangan takut teacher marah ke. Nak tanya boleh, tapi teacher akan jawab, okay, KIV soalan tu, tuliskan di satu tempat, nanti kita akan jumpa jawapan dia. Nanti sendiri boleh jawab. An ashabil jahim. Jadi an terjemahannya ini adalah harfu jar. Terjemahannya dari hal. Yang ni sesuai daripada atau dari hal? Dari hal. Biasanya kalau an ashabil macam ni, an ashabil jahim dari hal. Dari hal ni kalau bahasa kita maksud dia apa? Yang lebih biasalah kita guna. Apa biasanya kalau orang cakap dari hal? Tentang, exactly, betul. Maksud dia macam mengenai. Kan? Mengenai. Tentang, perkataan tentang. Tentang tu dekat situ bukan macam menentang gitu. Dia tak masuk, dia dah lain sikit. Min qablika, bukan berlawan. Min qablika. Jadi harfu jarnya ialah min. Terjemahannya daripada. Qablika, qabli sebelum, ka daripada engkau. Ni kita dah dapat perkataan ni. Qabli pun kita dah tahu. Macam samalah qabliyah, solat sunat qabliyah kita tahu. Tapi jumpa qabli kita dah macam panik kadang-kadang. Tapi sebenarnya maksud dia lebih kurang ada kesamaan. Rizqan lakum. Rizqan, kadang tak dengar ni, rizqan ni. Terus masuk rizqan lakum. Tapi sebenarnya ada dua lah, ada tiga lah perkataan di sini. La, bagi. Selesai dah. Habis berlatihan. Bukan habis pelajaran, tapi habis latihan. Baik, ada soalan? Tak ada. Jelas tak? Ya. Adilah. Boleh? Ambil tu. Ambil tu mikrofon. Ustazah, hanyakah saja mesti ada di awal kalimah? Yang lain ka tu di awal kalimah. Ka kalau yang harfu jar. Yang lain ni pun di awal kalimah. Maknanya kita akan perhatikan dia mengubah baris tu ialah pada kalimah selepas je. Yang dimaksudkan mengubah tu. Ada juga yang tak boleh berubah. Tapi kebanyakannya. Maknanya dia punya basic rule tu. Dia akan ubah baris kalimah selepas dia. An ashabi. Jadi kalau kata an ashabu, maknanya salah. Tak boleh lah. Dia mesti jembabkan an ashabi. Kalau ada juga bunyi macam tu, maknanya contoh ada min, lepas tu akhir dia baris dhamma, dia mesti ada sebab lain. Yang itulah kita belum belajar yang tu, itu lebih detail. Tapi ni basic rule yang asas. Ada harfu jar. Harfu jar ni akan tugas dia menyebabkan baris yang default tu. Baris default, baris apa? Default ni kita kata baris asal lah. Baris asal ialah dhammah. Okey, baris dhammah. Lima bil koi. Baru pakai mikrofon, kenapa salah saya tulis dengan ataupun kepada. Patutnya ada dua lah. Okey. All the nitty-gritty ni tak apa. Dia maksudnya kita tak nampak ayat kan. Kita tak nampak ayat. Jadi kalau kita buat bubuh dua-dua pun okey. Kalau kita bubuh kita boleh ingat salah satu pun okey. Dan bila kita nampak konteks barulah kita akan mengubahlah ataupun kita akan nampak kenapa kena terjemah dengan, kenapa kena terjemah kepada. Baik, kita cuba pergi kepada sekarang kita dah habis harfu jar. Maknanya kita bukan dah habis, maksudnya kita dah dapat. Faham tak konsep basic tentang harfu jar ni? Boleh faham Jadi hari ni berapa bulan? 24.
Kan saya pula terlupa. Jadi harfu jar dah settle dah. Hari ini kita akan masuk pula kepada kata tugas yang seterusnya, iaitu harfu nasab. Harfu nasab ni semalam kita kata dia akan mengubah baris isim dan juga fi'il. Maknanya dia akan bekerja untuk isim dan juga fi'il. Boleh ke saya teruskan ni? Atau perlukan lagi kepada contoh? Harfu jar. Kalau ada soalan silakan ya. Kita kena buat kelas ni interaktif sikit. Kalau tidak nanti kita tak nampak macam mana nak penggunaan dia tu. Teacher buat ada lagi latihan, ada lagi ni tak? Ada latihan. Kalau latihan tu maknanya kita dah boleh gunakan mushaf, kalau bagi yang ada mushaf, untuk kenal pasti dan cuba terjemahkan. Macam ni contoh B kan. Kita kenal. Cuba buat je, cari je harfu jar dalam Al-Quran, atau kalau kita rasa confident lagi sikit, kita gunakan, kalau kita tak ada mushaf ni, kita boleh gunakan mushaf Madinah, mushaf yang tak ada color pula. Jadi kita rasa kita dah dapatlah min, ila, an, ala, fi, bi, kala, li, kita dah dapat 9 tu. Ada orang tanya pasal default tadi tu. Ada orang tanya pasal Default tadi tu, default aku ni. default. Okay. Confused. Default tu confuse. Okey. Dalam bahasa Quran ni biasanya isim dengan fi'il, isim dan fi'il ni, okey, isim dan juga fi'il, baris asal dia untuk isim lah, terutamanya isim. Kita sebab kita tengah harfu jar ni, kita tengok isim dulu . Kalau isim yang asal dia, contohnya nama Allah, asal dia baris dhammah. Ini yang kata default tu. Asal dia baris dhammah lah kalau isim. Contoh kitabun. Perkataan kitabun. Asal dia kitabun. Macam itulah. Asal dia mesti baris dhammah. Maksud dia tu ke apa ke dalam bahasa kita sama je. Macam tak adalah perbezaan. Kita kata terjemahan dia kitab. Ini kita terjemahan dia kita kata Allah. Tapi baris akhir ini yang kita maksudkan ni ialah baris akhir. Baris akhir ni ini yang default. Dia default dia dhammah. Tapi kenapa tiba-tiba kadang kita jumpa baris akhir dia jadi fathah pula? Kenapa kadang-kadang kita nampak Allah, ada kala kita nampak Allahi. Jadi hari ni kita belajar yang jadi baris kasrah ni kerana di awalnya ada harfu jar. Inilah yang saya kata tu dia mengubah tu. Ya, ni maksudkan mengubah. Kalau dia akhirnya baris fathah, maksudnya apa? Maksudnya dia ada huruf apa? Huruf apa? Ni kita nak masuk ni hari ni. Ada depan dia ada huruf nasab. Huruf nasab. Huruf nasab. Kita tulis NSB je. NASB. Yang ni huruf jar. Okey, dapat tak? Itu je. Okay. This point, pada ketika ni, ini je yang kita perlu faham konsep dia tu. Ini perubahan baris. Baris asal dia dhammah. Manakala untuk baris untuk fi'il ataupun nanti kita masuk bahagian tu, kita akan jumpalah. Kita memang akan belajar. Tapi sekarang ni bagi saya terangkan tentang nasab dulu ya. Huruf nasab. Boleh? Jelas tak? Setakat jelas tak? Okay. Yang default tu apa? Baris asal, baris dhammah. Jelas teacher. Alhamdulillah. Contoh Allahu. Bagi ambil contoh yang saya buat ni. Al-kitabu. Kalau dalam Quran ni alhamdu. Ni maknanya dia pada default lah ni. Dia pada default dia baris dhammah. Macam tu. Okay. Come back to this one. Okay, sekarang kita pergi kepada harfu nasab. Okay, ulang sikit. Kata tugas ada 3, harfu jar. Okay, harfu jar, alhamdulillah, kita dah buat dah tadi. Sekarang kita masuk kepada harfu nasab dan harfu jazam. Boleh je sekali jalan ya. Jadi, kita tengok. Sebabnya tak banyak. Harfu nasab ni tak banyak. Kita faham konsep dia apa? Cukup. For now, kita faham konsep dia mengubah, dia ada tugas. Dia akan mengubah baris akhir kalimah isim atau fi'il selepasnya kepada fathah. Okey,
Jadi apakah harfu nasab yang kita patut tahu yang banyak sekali dijumpai dalam Quran? Yang pertama, la'alla. Kita sebut la'alla. Supaya atau boleh jadi. Supaya atau boleh jadi. Ini kita kat bawah ni kita tulis nasab. Harfu nasab. Anna, bahawasanya. Nah, ini pun harfu nasab. Ya. Inna, sesungguhnya. Harfu nasab. Apa beza anna dengan inna dalam bahasa kita? Nampak macam sama je. Bunyi macam sama tapi tengok baris. Ini baris fathah. Ini bukan saya nak cakap, oh ini perubahan baris ke tak. Ini kata perkataan tu sendiri yang asal dia macam tu. Jadi kita ni nak bezakan dia tu, maksudnya anna ni ada beza. Ada sebab dia kenapa dia anna, dia sebab dia inna. Kalau bahawasanya ni, perkataan ni selalu kita jumpa dekat mana? Ini perkataan dijumpa di tengah-tengah ayat. Di pertengahan ayat. Di pertengahan ayat. Tapi kalau inna di awal ayat. Pada awal ayat. Nah, itu je beza dia. Maksudnya dari segi kalau maksudnya ada perbezaan. Jadi sebab itu kita nak bezakan tu terjemahan anna yang baris atas kita kata bahawasanya. Manakala yang baris kasrah ni inna, sesungguhnya. Okey? Itu je lah yang tiga ni. Kemudian lagi harfu nasab adalah lan. Sebutkan lan. Tidak sekali-kali. Selepas lan mesti fi'il. Itu yang kata harfu nasab tu untuk untuk harfu nasab untuk ada yang untuk bekerja untuk fi'il. Nah, mesti warna merah. Itu kita bubuh kat sini pun warna merah diikuti fi'il. Jadi kalau lan tidak sekali-kali. Maksud lan tidak sekali-kali. Tapi kena fahamlah, ni baris asal. Ni baris asal. Satgi kan dia terjumpa ta lah, dia jumpa mim ke, kadang-kadang hilang lah juga kan. Tapi jumpa mim tak lah kot. Jumpa ta, jumpa ya, bunyi dia lain. Lan. Tapi dia masih asal dia bila kita penggal je, dia adalah perkataan yang sama. Lan. Lan tidak sekali-kali. An, bahawa. Dan an mesti diikuti dengan fi'il juga. An, bahawa. Okey, kalau anna, bahawasanya. Kalau an baris sukun, bahawa. Tu kadang-kadang nak kena bezakan bila dia berjumpa dengan nun pula kan. Dia bercantum dengan nun, kita pun dah tak pasti yang mana. Tu elok kena potong lah, kita penggal. Itulah nama dia belajar analyze tu. Boleh kenal walaupun dia bersambung, alhamdulillah. That is the objective of pelajaran ni. Okey, itu harfu nasab. Kemudian kita masuk kepada harfu jazam. Harfu jazam yang paling banyak dalam Quran pun hanya ada 4 ini. Harfu jazam mengubah baris akhir fi'il mudhari'. Sebenarnya fi'il mudhari' selepasnya kepada sukun. Tak tahu pula teacher ni dah sebut mudhari'. Saya baru nak belajar harfu jazam. Tapi jangan risau. Maknanya kita dah ada panduan tu. Hari ni cuma memang kita sebut juga. Tetapi kita nak kenalkan harfu jazam je. Kita kena tahu, faham macam tu je lah. Terima dulu bahawa harfu jazam ni akan ubah sesuatu. Akan ubah baris akhir fi'il. Fi'il apa? Nanti kita masuk fi'il, kita akan lebih jelas insya-Allah. Harfu jazam juga adalah tanda bahawa kalimah selepasnya ialah fi'il majzum. Fi'il tu maksudnya dia dah berubah baris dah tu. Kenapa? Don't worry. Sekarang ni cuma objektif kita kenal ni dulu. Kenalkan fi'il untuk mengenali fi'il majzum, harfu jazam, iaitu yang pertama in. Apa maksud in? Sebut dengan saya. In jika atau sekiranya. Mesti diikuti dengan fi'il. Lam sukun. Maksud dia hendaklah. Lam berbaris sukun. Hendaklah. Kondisi suara hilang lah.
Suara teacher hilang? Tak dengar, tak jelas. Ya. Allahu Akbar. Sekejap La haula wala quwwata illa billah. Dah. Testing? Boleh. Dengar sekarang. Dengar tak? Yang lain? Semua ada masalah ke dengar? Macam jelas. Laptop dengar. Yang laptop dengar. Yang phone. Teacher. Saya Dengar, guna dengar. phone okey je. Okey. Siapa dengar okey je, mungkin problem pada yang bertanya tadi kot. Stop InsyaAllah dengar. Allahul Musta'an. Mudah-mudahan kalau mana yang terlepas tu insyaAllah cuba tengok rakaman nanti. Terus keep pada minit keberapa tu. Boleh untuk dapatkan lagi. Ataupun nanti lepas tu boleh tanya saya. Lam sukun tadi maksud dia ialah hendaklah. Hendaklah. La. Kalau la ni kat bawah tulis jazam, maksud dia janganlah. Lam alif maknanya lam alif. Kalau kita eja macam mana? Lam fathah alif sukun la. Dia biasa dengan mat tabi'i kan? La, dua harakat, mesti maksud dia janganlah. Kalau kat dia adalah harfu jazam. Okey, kalau di lam sukun harfu jazam juga maksud dia hendaklah, in jika atau sekiranya, dan jazam. Okey, kita tengok contoh harfu nasab dan juga harfu jazam. Sebut sama dengan saya. Ya Allah. Innal ladzina kafaru. Jika sekiranya. Bukan, itu in. Itu harfu jazam. Tengok dekat skrin, tengok skrin. Jangan tengok apa tu lagi yang kemudian tadi saya dah bergerak kepada muka surat seterusnya. Contoh harfu nasab. Sekarang ni kita sedang melihat contoh harf nasab. Okey, contoh yang pertama inna. Jadi macam mana contoh dia dalam ayat? Ini contohnya. Innal ladzina kafaru. Jadi bila nampak ni sesungguhnya. Inna maksud dia sesungguhnya. Anna yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Jadi ni anna, inna. Perhatikan, inna duduk di awal ayat biasanya. Kalau anna biasa di tengah ayat. Jadi perbezaan maksud inna sesungguhnya, anna bahawasanya. Dia bila buat latihan tu baru nampak. La'alla supaya. Supaya ni, apa maksud supaya? Mesti jadi. Kalau supaya, maksud dia nak dapat macam ni, mesti buat macam ni. Maksudnya kena buat A, baru dapat B. Katakanlah ni B, kamu bertakwa. Kalau kamu nak bertakwa, jika kamu jadi orang bertakwa, kamu kena ada ni. Kenapa Allah turunkan ni? Supaya kamu bertakwa. Ini ayat puasa kan? Antara ayatnya lah, ayat 2183 ni. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Betul? Kalau saya salah betulkanlah. Kalau saya salah boleh tengok Quran tu cakap teacher salah sebut. Yang betul Quran. Saya memang boleh salah, yang tak salah Quran. Okey, la'alla maksud supaya, lan tidak sekali-kali kami beriman. Asalnya nu'minu, tapi disebabkan ada lan ni dia jadi lan nu'mina. Tidak sekali-kali kami beriman. Ni tadi dah belajar? Boleh tambah. Dah belajar dah. Ini saya dah tahulah. Yang ni saya tahu. Saya nak terjemah atau saya tahu ni huruf apa? Huruf jar. Jar dengan majrur. Laka, la bagi engkau. An yadriba. Perhatikan lagi, ini pun sama juga kerana ada an. Bahawa yadriba. Dia tak jadi yadribu, dia jadi yadriba. Bahawa ia membuat akan sebuah perumpamaan. An bahawa. Okey, cuba kita tengok contoh harfu jazam pula. In dan jika ya'tukum, mereka mendatangi akan kamu. Jadi kat sini jika ataupun sekiranya. Ini baru betul. In baris sukun. Jika atau sekiranya. Nak cepat jika. Nak bahasa lagi cantik sikit sekiranya.
Ataupun dua-dua sekali. Ada orang bubuh dua-dua sekali. Redundant jika sekiranya. Itu penegasan tu. La, janganlah. Ni la jazam. Ialah maksud dia janganlah. La tubtilu sadaqatikum. Selalu kita dengar ayat ni. La taqrabuz zina. Janganlah kamu menghampiri zina. Jadi la jazam memberi maksud janganlah. Ada tak la yang tak memberi maksud janganlah? Ada. Tapi untuk hari ini kita cuma belajar la jazam. Dia maksud dia janganlah. Lam sukun. Lam sukun ni dia tak boleh diri sendiri. Biasa dia akan bersambung dengan huruf lain, harf lain. Tapi dalam hal ni huruf fa. Fal yastajibu li. Ni kita selalu dengar ayat ni. Tapi huruf jazam yang mana satu? Fa ke lam? Huruf jazam ialah lam. Bukan lam sukun. Bukannya fa, lam sukun sahaja. Jadi kita terjemahkan fa ni maka lam sukun hendaklah. Ada dua harf. Ni yang pertama, ni yang kedua. Maka hendaklah. Fal yu'minu bi. Lepas seterusnya. Ada lagi contoh ni kan ayat ni. Ayat berapa? Surah 2 ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Fal yastajibu li. Allah kata, tu perkataan tu, hendaklah. Maka hendaklah. Jadi bila ada je harfu jazam macam ni, confirm selepas ni mesti warna merah. Kalau bukan warna merah, kalau ada lam macam yang kita ingatkan, ada kita pun tak pasti ni ada sukun ke tak ada sukun ke, kita nampak lam. Tapi selepas dia tu isim. Tu bukanlah harfu jazam. Maknanya dia bukan lam. Dia mungkin baris tu patutnya macam tu. La ataupun li. Ni kita dah belajar. Li, harfu jar. Bolehlah tulis jar. Bagiku. Kemudian lam. Lam pun sama. Harfu jazam. Dia pun juga. Tapi dia dia akan menyebabkan baris yang default tadi. Yusibu. Jadi yusib. Jadi yusib. Ataupun yusibu. Dia jadi yusib. Lam yusib. Ni lam. Lam maksud dia tidak. Maksud dia tidak juga. Tapi tidak yang ada memberi maksud belum. Tidak yang ada maksud belum. Boleh jugalah. Maknanya berdua-dua boleh kita gunakan. Kita tengok konteks. Okey. Time for latihan. Bila ada latihan, saya nak semua orang cuba jawab ya. Walaupun tak buka mic tapi jawab. So that kita tahu kita tersalah lah, tak sama dengan jawapan teacher. Teacher cakap, jadi you all pun kena cakap juga. Baik. Okey, kita cuba terjemahkan. Okey, siapa nak buat? Ada yang nak buat, ada volunteer, silakan. Saya tak akan stop. Okey. Okey. Apa dia? Puan Syarifah. Syarifah Nadbah. Nampak tak mute tu, saya panggil lah ya. Boleh? Sesungguhnya. Anna? Anna sesungguhnya. Baris atas. Inna bahawa. Okey, belum. Anna dulu. Anna apa dia? Anna? Bahawasanya. Bahawasanya. Tu bezakan tu. Bahawasanya. Bahawasanya. Huruf apa? Nasab ke jazam? Huruf nasab. Inna. Sesungguhnya. Inna baru sesungguhnya. Sesungguhnya. Okay, pun sama harfu nasab. La. Kalau la jazam maksud dia apa? Jangan. Jangan. Tak sempurna. Jangan je. Janganlah. Tak siap. Habis. La, janganlah. Lan. Tidak sekali-kali. Tidak sekali-kali. Betul. Tidak sekali-kali. Ke tidak sekali-sekali? Tidak sekali-kali. Kalau dalam bahasa Inggeris apa dia? Tidak sekali-kali ni? Never ever. Never ever. Bukan forever Never ever. Tak pernah ke? Tidak sekali-kali. Tidak akan pernah. Baik, ni jadi lan huruf apa? Huruf jazam, nasab? Nasab. Huruf nasab. Ahsan.
Okey, kita pergi yang bawah pula. Cuba jawab ya. La'alla. Apa maksud la'alla? Supaya atau boleh jadi. Supaya atau boleh. Bagus. Huruf apa? Harf nasab. Harfu nasab. Siapa yang jawab tu? Sriani. Sriani. Okey. Sriani dari mana? Terengganu. Oh, Masya Allah. Jauh tu. Mudah-mudahan satu hari kita dapat berjumpa ya. Semua-semua dalam kelas ni. Baik. In. Huruf apa? Harf nasab. Harfu nasab. Terjemahannya? Jika atau sekiranya. Bagus. Jika atau sekiranya. Lam sukun. Terjemahan dia? Hendaklah. Hendaklah. Huruf apa? Harfun jazam. Harfu jazam. Ni ada basic ke ni? Teacher, in bukan jazam ke? Dah tahu sangat dah tu. Teacher, in Ya. bukan jazam ke? Lam sukun jazam. In bukan In. jazam. In jazam. Ya, saya silap. Ni jazam. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Okey, lam huruf Harfun jazam. harfu jazam. Terjemahan? Tidak. Tidak. Janganlah. Maksud belum. Tidak atau belum. Dia bukan janganlah. Okey, la baru janganlah. Yes. Setakat ni rasa senang ke susah? Dia jangan tengok banyak-banyak sekali, tengok sikit-sikit, buat sikit-sikit. Okey, siapa nak cuba baris yang seterusnya? Lam. Siapa ni saya nak panggil? Saya tengok ya yang saya tak pernah jumpa, yang mungkin pertama kali. Saya sangat-sangat mengalukan orang yang pertama kali lah ya. Yang dah belajar tu bagilah peluang ke kawan lain. Siapa Pun tak tahu. Siapa nak cuba? Puan Azrina. Ni nak ada jawapannya. Puan Azrina mau cuba? Assalamualaikum. Boleh? InsyaAllah. Okey, Lam. Tidak. Jazam. Huruf jazam. At this point kan, kalau kita tak ingat dia huruf apa pun tak apa ya. Tapi kita cuma boleh kenal dan terjemah, itu lebih dah cukup bagus lah. Okey, lam sukun, hendaklah. Lan? Hendaklah. Lam sukun. Lah hendaklah. Jazam. Okey, huruf jazam. Lan? Lan tidak sekali-kali. Tidak sekali-kali. Nasab. Huruf nasab. Betul. In jika atau sekiranya. Jika atau sekiranya. Ya. Huruf? Jazam. Huruf jazam. La'alla? Supaya. Supaya huruf? Nasab. Bagus. Okey, alhamdulillah. Jazakallah. Okay, kita teruskan dengan line yang berikutnya, baris yang berikutnya. Siapa nak cuba? Ada? Puan. Siapa yang dalam kelas tak nak semua cuba ke? Okey, cuba ramai-ramai lah. Jadi boleh buka mute, unmute and then kita cuba ramai. Kalau tak nak segan seorang-seorang. Ini bukan ujian nak test siapa boleh hafal. Tak payah hafal pun. Tengok balik semula. Kalau tak ingat, okey, tulis dan buat balik semula. Jikalau kita dalam bengkel, maknanya kita bersama-sama ni, saya memang beri masa lah. Maksudnya boleh cuba tulis, tengok buku. Memang disuruh untuk tengok nota tu tadi. Not to worry. Dan kalau tak boleh ingat pula bahagian yang lapisan yang ketiga ni, katakan kita tak boleh ingat ni apa dia punya ni, tak apa, sebab benda tu diberikan. Ini selebih kepada kita ni melatih diri kita untuk kita dah tahu maksud dia dan kita letakkan ni huruf apa, kenapa dia begini, apa tugas dia, kemudian hari nanti dia akan banyak membantu kita lah
untuk menterjemah lebih banyak lagi kalimah dalam Al-Quran. Baik, inna kita buat sama-sama ya. Inna sesungguhnya. Sesungguhnya. Okey, huruf apa? Harfun nasab. Harfun Nasab. nasab. Lam Lam. Tidak. Belum. tidak, yang memberi maksud belum. Jadi huruf Jazam. jazam. Anna Bahawasanya. bahawasanya. Okay, saya dah guna short form je ni. Bahawasanya maksudnya Harfun nasab. harfu nasab. Lan Tidak sekali-kali. okay, dalam dewan pun sebut juga ramai-ramai ni dia pun sebut tidak sekali-kali. Huruf apa? Nasab. Huruf nasab. Lam Lam. Tidak. Jazam. Belum. tidak ataupun Belum. belum. Huruf Jazam. jazam. La jazam. Rajazam. Janganlah. 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 Ni dah diberikan pula. An An. bahawa. Bahawa. Bagus. Huruf apa? Nasab. 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 In In. jika Sekiranya sekiranya. harfu Huruf apa? jazam. 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 Nasab. Jazam. In Jazam. huruf jazam. La'alla Supaya Supaya boleh jadi. supaya huruf nasab. harfu nasab. Lam sukun Hendaklah Taklah. Jazam. huruf Jazam. 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 Alhamdulillah. Dia selesai yang contoh. Maknanya latihan yang menunjukkan contoh lah. Contoh-contoh perkataan dan kita ulang-ulang. Jadi berikutnya adalah latihan 4. Yang ni kena buat, kita tuliskan terjemahan bagi harfun nasab pada garis kosong. Jadi apa yang kita perlu buat ialah terjemahkan harfun nasab sahaja. Okay. Boleh tak saya ambil sikit masa? Kita buat lagi lebih kurang 3-4 minit. Boleh kita kan Okay, cuba. Siapa nak buat satu ayat? Kita terjemah. Sesungguhnya Allah tidak. Inna Allah la yastahi an yadriba matala. Inna sesungguhnya Allah tidak ia malu Dia malu bahawa yadriba ia membuat akan sebuah perumpamaan. Okay, kita move on kepada ayat yang di bawah. Yadhunnuna annahum mulaqu. Jadi mana ada harf yang kita nak terjemahkan tu? Hurufnya Anna. anna. Terjemahannya bahawasanya. Yes. Mereka adalah orang-orang yang menemui apa? Kita tengah tengok ayat tu semua. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Jadi maka ni maknanya ada dua ni. Sekiranya Ataupun sekiranya sambil jika. Maka jika lam sesekali tidak. Salah tu. Kalau lam bukan tidak sekali-kali. Tengok skrin ni mesti dah jawab ke depan. Teacher tengok skrin baru jawab betul. Lam belum ataupun tidak. Belum pun boleh, tidak pun boleh. Belum atau tidak. Taf'alu kamu lakukan. Wa. Ni ada dua. Wa. Dan lan Dan tidak sekali-kali. Tidak sekali-kali kamu dapat lakukan. Ada beza kan? Kita macam rasa tak nampak apa beza. Ada beza. Maknanya perkataan tu kalau sendiri dia tak ada beza. Lam. Belum atau tidak. Apa yang belum, apa yang tidak. Bila kata macam ni baru nampak dalam ayat. Maka jika belum kamu lakukan dan sekali-kali, tidak sekali-kali kamu dapat lakukan. Dia jelaslah. Terus nampak. You can never do it. Fala taqrabuha. Dia ada dua, sini ada dua harf. La jazam. Jadi janganlah. Jazam. Taqrabuha. Kamu menghampiri akannya. In kuntum sadiqin. jika adalah kamu sadiqin. Orang-orang yang benar.
Ya, alhamdulillah. Qala innahu yaqulu innaha baqarah. Wala. Sesungguhnya dia telah berkata ia sesungguhnya Sesungguhnya dia berkata ia berkata inna Bahawasanya. bukan bahawasanya, sesungguhnya. sesungguhnya Sesungguhnya. ni apa solat. Ya. Okey. Zalika, ni betul lah semuanya, semua huruf nasab ni. Jadi sesungguhnya telah berkata oleh ia, sesungguhnya ia berkata, sesungguhnya ia. Perhatikan kita punya bahasa ni kan. Sama je ia. Tapi kalau tengok bahasa Arab, kenapa di sini kenapa di sini ha? Tu tambahlah, memang saja diberi itu supaya nanti question mark. Ada question? Baik. Bila ada soalan, catatkan soalan tu. Macam soalan saya kata, kenapa yang ni kenapa ha? Okey, biar dulu. Kita belum masuk. Tapi we will. Itulah ini fi'il qala. Wah, dah pandai dah tahu PN. Buat nampak warna. Alhamdulillah. Okey, teruskan. Zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Jadi ada dua harf ni, hijau. B ni huruf apa? Dengan harf Dah ada dah jawapan. Tapi kita dah belajar juga dengan ni harfu jar, dengan anna bahawasanya. Allah nazzala telah menurunkan oleh ia akan kitab itu atau akan alkitab bi dengan kebenaran. Bi ni huruf apa? Harfu jar. Baik, tengok ayat yang ni. Falyastajibu li, ayat terakhir pada hari ini. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Okey, perhatikan saya memenggal kalimah-kalimah. Jadi kalau kita penggal kalimah ni macam ni. Fa ni satu kalimah, lam sukun satu kalimah, yastajibu satu kalimah, li satu kalimah, ya satu kalimah. Wa satu kalimah, lam sukun satu kalimah, bi satu kalimah, la'alla satu kalimah. Dengan menggunakan warna juga. Hum satu kalimah, yarshudun satu kalimah. Okey, perhatikan. Yang kita semua dah belajar ke semua ni? Belum. Jadi kita cuma diminta untuk memberikan jawapan kepada yang kita dah belajar. Iaitu yang kita belajar hari ni je. Lam sukun. Cuba terjemahkan lam sukun di situ. Hendaklah. Lagi harfu jar dah ada pun. Ni harfu jar. Jazam. Bagiku. Wa dan lam sukun. Hendaklah. Ni hendaklah. Lam sukun hendaklah. Sama ni. Lam sukun di sini. Lam sukun di sini. Sama juga dengan lam sukun di sini. Perhatikan saya punya penggal tu ya. Kalau yang dah ada buku pun kena tengok skrin. Kalau dalam kelas tu kena tengok skrin. Jika tidak, maksud saya kena tengok skrin tu. Sebab nanti kalau saya pergi dah tempat lain, kita masih lagi tempat. Vice versa lah. Bi kepadaku, la'alla Ini dia buat kan? supaya hum mereka mendapat bimbingan. Baik. Jadi insya-Allah hari ini saya akan berikan nota ni. Jadi pada hari ini dan juga yang tadi tu nak ya. Yang tulisan tangan tu. Itu tak dapat buka. Tak dapat, saya tak dapat. Tak dapat? Tak dapat buka ke tak dapat? Tak mungkin tak dapat sebab ada Adalah. Tak dapat buka lah tu. tak dapat buka Kalau tak dapat buka kena tengok, mungkin kena download sesuatu ke ada app hidup. Ya, maybe okay, thank you. Baik. Hari ini kita sampai, maknanya kita selesai dalam bab harfu kata tugas. Okey, kita dah kiranya kita dah belajar tentang harf ni. Jadi harfu tugas, kata tugas, harfu tugas pula. Okey, ni dah
Beda. Kita dah belajar tentang harfu jar, belajar harfu nasab, kita harfu jazam. Sekarang tugas kita ialah untuk consolidate atau mengukuhkan apa yang kita pelajari ni dengan mencuba. Kita baca Quran malam ni, kita baca Quran sekejap lagi. Ini kan bulan Ramadan, bulan Quran. So kita cari yang mana kita dah belajar tu dan cuba terjemahkan. Dan kemudian boleh semak. Sama ada nak semak dengan kawan-kawan atau nak semak dengan yang mana dah ada rakan pembimbing, silakan. Atau semak dengan kita pun boleh. Dalam grup ni ada ramai yang dah insya-Allah dah boleh. Ataupun tengok pada buku tu tadi. Tengok pada nota yang saya berikan pun boleh. Tapi kena buat. Kalau tak buat, nanti besok lupa lagi. Memang kita akan lupa. Tu manusia. Cumanya kena ada pengukuhan tu, kena teruskan. Baru-baru fresh-fresh ni dapat, cuba. Macam saya kata tadi, dalam surah macam lakum dinukum waliyadi, nah tu huruf jar. Ni kalau huruf yang lain pula macam mana? Kita cuba carilah dalam Quran, kita baca, kenal pasti. Baiklah. Jadi ada soalan lagi ke? Ada ke soalan? Tak ada ya? Ada Ustazah. Baik, Ya. alhamdulillah. Dalam sukun tu hendaklah tu dia memang untuk lam amar. Tu Panggil maksudnya lam amar. lam amar tu apa maksud dia? Tak payah buat masa ni, jangan kita pening kepala nak tahu maksud dia. Belum sampai lagi, tapi kita tahu dia lam jazam, maksud dia kalau kat bawah tu tulis jazam, maksud dia janganlah. Itu je dulu. Okey. Ada orang rasa macam ni. Saya faham. Kadang-kadang rasa macam kalau saya faham mungkin saya dapat tahu maksud dia, lebih kenal. Tapi sekadar ni je, jangan lebih lagi daripada tu. Amar tu maksud dia perintah. Jadi kalau lam amar maknanya ada kata perintah lah di situ ya. Tapi bukannya lam tu. Maksudnya dia punya fungsi. Kita kata tadi harfu jazam. Itu je lah saya boleh kata. Harfu jazam ataupun nama dia lain bagi lam jazam ni adalah lam amar. Amar ni maksud dia perintah. That's all. Nanti jangan tanya lagi. Bukan jangan tanya, sorry. Maksud saya macam ni. Jar, kita jangan susah hati kita, jangan streskan diri kita dengan nak tahu maksud jar tu, maksud jazam. Sometimes it's not, tak perlu pun. Tak perlu pun. Buat masa ni jangan. Kita cuma objektif kita nak kenal. Okey, ni kita tahu ini lam jazam. Terjemahan dia macam mana? Hendaklah. Yang ni kita tahu la jazam. Terjemahan dia macam mana? Janganlah. Itu je. Buat masa ni kita kenal, kita boleh terjemah. Maksud saya, maaf kalau saya tersalah kata tu tadi, bukan saya kata jangan tanya. Boleh tanya. Tapi kita jangan stres. Kalau kita ada soalan, kita KIV dulu, kita tulis, nanti kita tanya. Kemudian bila kita sampai topik tu, insya-Allah. Benda ni semua akan diperjelaskan as we go by. Lagi satu Ustazah. Ya? Lagi satu nak tanya yang harf nasab tu tadi. Ustazah kata dia akan tukar baris kepada fathah. Tapi untuk ayat yang qala innahu yaqulu, kat mana fathah dia tu? Belum lagi, kita belum sampai waktu tu. Nanti insya-Allah akan dijelaskan bila kita masuk bab isim. Okay? Insya-Allah. Okay. Good question. Soalan yang bagus, tapi kena soalan yang tu termasuk dalam KIV. Okay, KIV questions. Sebubuh. Okay. Jangan lupa nak tanya nanti bila sampai ketika tu. Ataupun bubuh jawapan bila dah sampai kepada pelajaran itu. Maksud nanti sendiri yang boleh jawab soalan-soalan tu. Nanti bila mana tahu ada rezeki, Allah berjumpakan kita, tunjuk kat saya nota tu tadi yang kita punya soalan tu. It will be very interesting insya-Allah. Okay, baik. Jadi kelas kita pada hari ini sampai sini dulu. Saya tinggalkan dengan doa lah, kita akhiri dengan doa. Qali hadza astaghfirullahal azim wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'na jama'al marhumah wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Terima kasih, teacher. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Wassalam.